Imam Nawawi rahimahullah datangkan satu babul fadl intizarus solat, bab nak menceritakan tentang kelebihan menunggu ketika untuk bersolat. Macam tuan-tuan kan, okey, tunggu untuk solat ni kan, maksudnya menunggu untuk solat isyak, ataupun kita menunggu sebelum sebelum azan tu kita dah tunggu dah. Tu bab kelebihan menunggu untuk bersolat. Jadi Imam Nawawi rahimahullah datangkan 3 hadis dalam bab ni tuan-tuan, nak menceritakan kelebihan kita menunggu solat ni tuan-tuan. Ada kelebihan tuan-tuan kan. Kalau kita tunggu untuk benda-benda kan penat dapat kan tuan-tuan. Tapi dalam masjid ni kita tunggu ada kelebihan dia. Iaitu hadis yang pertama dalam bab ni, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ahadukum fi salatin ma damati salata tahbisuhu la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa salatu, muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yazalu ahadukum fi salatin, maka dia akan terus dihitung ataupun dia terus dianggapkan sebagai bersolat, walaupun dia tak solat tapi dianggap sebagai solat, kata Nabi. Madamati salatu tahbisuhu, selagi mana dia tertahan. Dia tertahan. Tu dia. La yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa salati, dan dia tidak akan terhalang untuk solat, maksudnya dia tak jadi balik kecuali untuk solat dulu, untuk semayang dulu, Jadi bermakna dalam hadis ni tuan-tuan nak menceritakan tentang kelebihan solat, iaitu kita tunggu solat ni ada kelebihannya. Ada kelebihannya. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia datangkan dalam bab ni nak menceritakan kelebihan kita tunggu dalam masjid ni kan, sama ada sebelum solat ataupun selepas solat sehingga habis solat. Sebab tu nak cerita tuan-tuan, bila solat ni saja, bila duduk dalam ni, iaitu niat i'tikaf perlu ada. Mudah-mudahan kita dapat ganjaran niat i'tikaf. Perlu ada. Sebab tu yang cerita ni ada kelebihannya, iaitu pahala. Ada pahalanya. Pahala. Berpandukan hadis kedua, dia daripada hadis yang atas tadi, wa anhu, dan daripadanya, iaitu daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi sallan alladhi salla fihi ma lam yuhdis taqulu Allahumma fillahu Allahumma arhamhu, rawal Bukhari. Iaitu daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, al malaikatu tusallin, sesungguhnya para malaikat akan mendoakan ala ahadikum madama fi musalla, sesiapa di antara kamu yang ada di dalam musalla ataupun tempat semayang ataupun di masjid, allazi shalla fihi, yang dia semayang padanya, malam yuhdis, selagi mana dia tidak berhadas. Maksudnya tuan-tuan dalam keadaan berwuduk, tuan-tuan tunggu ni, contohnya kita tunggu nak solat isyak ni, kita duduk kan, kita duduk, maka malaikat akan doakan kita selagi kita tidak berhadas. Ulama mengatakan apa? Kila ada mengatakan sekiranya dia tidak melakukan maksiat. Maksiat apa tuan-tuan? Contohlah masjid ni dah duduk ni, mengumpat orang, orang ni mana? Itu maksiat. Malaikat akan doa tuan-tuan. Tu maksiat, mengatur orang dalam masjid kan, walaupun dua orang tapi tak dengar orang lain kan, dua orang je tapi Allah Ta'ala tetap mendengar, mengumpat apa kan, tak dapat, mereka tak doa.
malam yukhdis, selagi tidak badat. Ulama mengatakan selagi dia tidak melakukan benda maksiat. Itu kill. Ada yang dikatakan ulama beranggapan macam itu. Ada yang dikatakan selagi tak membatalkan wuduk. Maka para malaikat akan mendoakan seorang itu duduk di dalam masjid ni, tuan-tuan. Malaikat doa, tuan-tuan. Kan? Doa. Taqulu, apa doa dia? Allahumma fillahu, malaikat, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosanya. Wahai Tuhanku, ampunkan dosa hamba ni, yang selagi mana dia duduk dalam masjid ni, tuan-tuan, selagi dia tak berhadas, selagi dia tidak batal wuduk, dia duduk, maka para malaikat akan doakan hamba dalam duduk dalam masjid, tuan-tuan. Duduk dalam masjid. Lepas tu, Allahumma arhamhu, wahai Tuhanku, beri rahmat padanya, tuan-tuan. Rahmat. Sebab tu beza, tuan-tuan, kalau solat berjemaah di rumah dan di masjid. Kalau kita solat jemaah di masjid, ini kita dapat, tuan-tuan. Dekat rumah dapat tak? Tak dapat. Walaupun solat jemaah juga kan 27 darjat, tapi tak dapat kelebihan yang lain. Tetapi itu yang dikatakan kelebihan bila orang tu solat di masjid. Ini di antara kelebihannya, di antaranya ketika kita menunggu untuk solat ini. Tak ada ceramah, tak ada kuliah, tuan-tuan tunggu sini baca Al-Quran. Ini dia punya kelebihan dia. Para malaikat akan doakan kita, tuan-tuan. Doakan kita. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah, dia mengambil hadis ni letakkan dalam bab kelebihan menunggu ketika untuk solat. Tak kira lah kita lepas solat kita duduk, tuan-tuan, ataupun sebelum solat kita datang awal, kita tunggu. Itu pun sama juga, tuan-tuan. Kan kita datang awal, kita tunggu. Dan hadis yang ketiga, bab yang terakhir dalam bab ni, tuan-tuan, iaitu bab kelebihan menunggu ketika solat. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhara lailatan salatul isya'i ila syatrul lail. ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدون ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها رواه Bukhari. Daripada Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akhara lailatan salat al-isya ila syatril lail. Pernah sekali Rasulullah SAW dia solat isyak pada, maksudnya pada akhirnya syatrul lail, itu separuh malam, ataupun 1/3 kan, 1/3 ketika separuh malam, 1/3 ataupun separuh malam. Nabi datang lambat, semua sahabat tunggu, rupanya Nabi datang lewat. Jadi ada semayang. Thumma aqbala alaina biwajhil ba'da ma shalla faqala. Kemudian lepas Nabi solat saja, Nabi berpaling kepada sahabat dan berkata, sallan nasu wa raqadun. Sekiranya dia telah solat, lepas tu dia balik, nak menunjukkan bahawa dia tak tunggu imam. Dia balik sebab tunggu lama kan. Dia balik. Wala tazalu fi salatin, dan dia tidak tunggu solat munzu antazartumha, kan. Maka sekiranya orang tu balik, lepas tu dia solat sendiri balik, dia tak dapat apa-apa ganjaran. Sekiranya orang tu tunggu, tuan-tuan, solat, dia tunggu imam sehingga imam datang, tuan-tuan, maka ketika dia duduk tu nak nunggu imam, walaupun lambat kan, pukul 10 sebelum imam datang kan, maka itu dikatakan sebagai, dianggap duduk tu dia dapat pahala untuk ganjaran pahala solat, tuan-tuan. Tu dia ganjaran. Dia ceritakan tentang solat. Pernah Nabi akhirkan solat ni, akhirkan solat ni. Jadi bermakna, tuan-tuan, dalam riwayat lain nak mengatakan bahawa jika tidak beri jika sekiranya dia tidak memberi keberatan pada umatku, Nabi suruh solat pada akhir isyak. Dia jenuh kita semua kan. Allah mak, macam mana ni pukul 12, pukul 11 kan, lambat kan. Tapi ini tengok ke keadaan sebenarnya, tengok ke keadaan. Sebab ada riwayat mengatakan bahawa ketika Nabi datang tengok
dah ramai makmum, maka dia solat awal waktu. Ada riwayat mengatakan bahawa ketika Nabi datang, makmum tak ada, Nabi tunggu tuan-tuan. Nabi tunggu sampai sahabat datang, walaupun lewat, Nabi solat. Nak ceritakan Nabi solat. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah, dia mengambil hadis ni, diletakkan dalam bab nak ceritakan bahawa harus kita boleh mengakhirkan solat pada nisful lail ataupun, sebab tu ulama mengatakan bahawa ada pandangan. Di sini dia kata ada pandangan mengatakan bilakah akhirnya waktu solat Isyak. Pandangan pertama mengatakan akhirnya pada waktu solat Isyak, dikatakan pada 1/3 malam yang pertama. 1/3 malam yang pertama. Sebelah kan itu kan. Yang kedua pula dia kata ada pendapat solat Isyak berakhir pada separuh malam. Ulama mengatakan separuh malam. Dan pendapat ketiga mengatakan bahawa akhirnya waktu Isyak iaitu terbitnya fajar as-siddiq. Maksudnya pukul 1, 2 ke 3 pun boleh solat waktu Isyak. Ini pendapat muktamad bagi mazhab Imam Syafi'i. Tapi bagi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, malam Ahmad dia kata separuh malam ataupun 1/3 waktu solat Isyak. Dan dia mengatakan lebih tu dia katakan solat tahajud ataupun qiyamul lail. Ini pendapat terpilih. Maksudnya kita lewatkan jangan sampai pukul 3-4 pun nak solat Isyak. Sebab tu nak kirakan waktu tahajud, kan? Tahajud. Bagi pendapat Imam Syafi'i pula, ini yang muktamad bagi kalau Imam Syafi'i mengatakan bahawa boleh solat Isyak. Tetapi janganlah tuan-tuan akhirkan solat Isyak pada pukul 3 pagi. Jangan. Walaupun Imam Syafi'i rahimahullah dia mengatakan okey, boleh sampai tu kan. Tapi jangan ambil remeh-temeh. Bolehlah kata dia, aku nak solat Isyak pada pukul 3 pagi, pada 4 pagi solat Isyak kan. Jangan ambil remeh-temeh. Tu dia. Maka solat Isyak pada awal waktu ataupun separuh atau lebih awal. Kecuali kalau kita tertidur, Allah bangun pukul 3 pagi, solat Isyak apa salah, kan? Kalau tak ada keuzuran. Ni tak ada keuzuran, tiba-tiba solat Isyak pukul 3 pagi. Tak patut lah tuan-tuan. Tak patut sebenarnya. Tak patut. Walaupun dia katakan harus kita solat, akhirkan solat Isyak kan. Jadi tak harus. Lebih baik kita solat pada waktu awal ni. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah mengambil hadis ni letakkan dalam bab fadlul intizarus solat, bab nak menceritakan tentang kelebihan menunggu untuk solat. Ada ganjarannya yang Allah yang Nabi katakan. Seterusnya Imam Nawawi rahimahullah datangkan satu babul fadlu solatul jamaah, bab kelebihan solat berjemaah. Dalam kitab Al-Minah As-Saniyah ala Al-Wasiyah ataupun kitab Amaliyah Asyarani, dia mengatakan bahawa 3 kurun, iaitu salafus salih, dia berpendapat sekiranya dia tertinggal solat berjemaah, dia kata musibah. Allah musibah. Tu nak cerita dia, kan? Kurun yang ketiga kan, salafus salih. Sekiranya tertinggal solat berjemaah tuan-tuan, itu dikatakan musibah bagi dia. Nak ceritakan ada beberapa peristiwa daripada kalangan sahabat. Di antaranya ada sahabat yang ketika itu dia pergi kebun. Dari kebun dia kan, leka pergi kebun, balik dia nak solat berjemaah, habis. Apa dia kata? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata sahabat. Nak menyatakan bahawa aku terlepas solat berjemaah Isyak kan, terlepas Isyak ke Zuhur, terlepas. Sehingga dia mengatakan bahawa aku nak sedekah kebun kurma ni kepada orang fakir. Sampai itu sekali. Nak sedekah. Nak sedekah. Sebab dia tertinggal solat berjemaah. Jemaah. Begitu juga Abdullah bin Umar ketika itu. Abdullah bin Umar ketika itu dia tertinggal solat berjemaah.
Bila dia tertinggal solat berjamaah, tuan-tuan, apa dia buat? Dia solat berjamaah, dia solat isyak tu, dia tertinggal. Dia solat isyak, dia berhenti. Dia solat isyak berulang-ulang kali sampai pada waktu fajar. Kerana apa? Kerana dia nak menampung balik pahala ganjaran 27 darajat tu nanti yang kita akan baca hadis ni. Wah, tu Abdullah bin Umar, tuan-tuan, tertinggal. Dan begitu juga dikatakan Abdullah bin Amr al-Qawari. Abdullah bin Qawari, tuan-tuan, ketika itu dia melayan tetamu. Okey, tetamu layan, layan. Tak sedar kan solat berjemaah. Dia tengok, dia pergi nak solat berjemaah je, tertinggal. Alamak, sebab sibuk melayan tetamu. Sehingga dia balik rumah, dia teringat satu hadis yang menceritakan bahawa Nabi berkata solat berjemaah 27 darajat. Ada 25 darajat kan, ada 21. Ketika tu dia buat 27 kali solat isyak. Dia buat 27 kali solat isyak. Bayangkan, tuan-tuan, dia nak sambungkan 27 darajat. Sehingga pada malam tu dia mimpi. Apa mimpi dia, tuan-tuan? Ketika tu dia menunggang kuda. Dia tengok geng-geng kawan siapa pun naik kuda juga. Dia nunggang kuda. Kuda dia laju. Dia pun tengok, dia tak berhati. Kuda nak laju. Dia tepuk kuda, puk. Nak laju ni, tak boleh juga. Sehingga sahabat dia yang terdepan tu, dia toleh pandang, kau jangan paksa kuda tu. Kenapa pula, kata dia? Kerana aku solat berjamaah. Kerana aku solat berjemaah, menunjukkan kuda ni laju. Kuda ni laju. Itu nak ceritakan tentang berapa ni kelebihan para salaf soleh. Dia mengutamakan solat berjemaah. Berjemaah. Berpandukan kepada hadis iaitu yang pertama, Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bi 27 darajatan muttafaqun alaih. Iaitu daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, solat berjamaah lebih afdal daripada solat seorang diri al-fazin dengan bi 27 darajatan, dengan 27 darajat ganjaran ataupun pahala. Ada riwayat mengatakan 25 darajat itu ganjaran pahala. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah nak mengatakan bahawa 25 ataupun 27 itu dia kata berdasarkan solat seorang orang tu buat, berdasarkan solat dia tunai tu macam mana kan, jauh mana khusyuk dia, sama mana berjemaah tu, itu dia antara tu kan, sama ada 25 ataupun 27. Bagi Al-Hafiz Hajar Asqalani mengatakan bahawa pendapat dia 27 darajat itu dikatakan solat jahar yang kuat, maghrib, isyak, subuh. Itu pendapat dia. Yang katakan 25 dia katakan solat sir, iaitu solat zuhur dengan asar. Itu pendapat. Dia katakan pendapat. Ala kuliah, tuan-tuan, nak menceritakan bahawa kelebihan solat berjemaah itu lebih afdal dan lebih banyak ganjarannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia ganjaran. Dan hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baiti wa fi suqi 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وخطت عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatul rajuli, salat seorang lelaki, fi jama'atin, dalam berjamaah, tudha'afu salati fi baiti, itu berganda-ganda daripada solat di rumah seorang diri. Itu dia.
wa fi suqi, dan di pasar, hamsa wa ishrina dhifan, ataupun 25 darajat. Wa zalika annahu idza tawadda fa asana wudu. Yang demikian katanya apabila kamu berwuduk, perelokkan wuduk kamu. Thumma kharaja ila al-masjid, kemudian keluar pergi ke masjid, la yakhruju illa solat, tidak lain kerana niat kerana apa? Pergi ke tu je untuk solat, tak ada niat lain untuk solat. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajatun, dan bila langkahnya kecuali diangkatnya darajat ataupun diberi pahala, wa khuttat anhu biha khati'an, dan satu langkah lagi dihapuskan dosa. Fa iza shalla lam tazil al malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu, apabila solat maka malaikat ni akan doa selagi mana dia duduk di dalam masjid. Malaikat akan doa. Tetapi kalau tuan-tuan dah pergi keluar masjid, tak dapat walaupun pergi sana kan, selagi dalam masjid, mereka akan sentiasa doakan kita tuan, walaupun tuan belakang tapi dalam masjid. Malam yuhdis, selagi mana dia tidak berhadas. Tu dia. Taqulu, apa doa dia? Allahumma salli alaihi, wahai Tuhanku, kan dia selawat pada itu, beri selawat pada kita. Allahumma arhamhu, ya Allah Tuhanku, ampun, beri rahmatnya. Wala yazalu fi salatin ma intazara salat, selagi mana dia ketika untuk menunggu solat, selagi tu malaikat akan doa kita tuan-tuan. Malaikat akan doa kita. Itu nak ceritakan di antara kelebihan solat berjemaah di masjid ataupun di rumah. Betul tuan-tuan. Dia nak menceritakan bahawa kalau kita solat jemaah di di rumah, jemaah juga kan 27 darjat juga. Tapi 27 darajat rumah dengan masjid lain beza. Sebab tu kata Ibnu Al-Qutubi mengatakan bilangan 27 sama tapi nilai lain. Nilai lain. Ibarat macam RM1 bersamaan $1. Mana tuan-tuan nak? 1 kilo emas dengan 1 kilo beras. Mana tuan-tuan nak? Tu dia kita beza ni. Memang 27 sama, tapi bezanya lah lain. Buktinya tuan-tuan, okey, buktinya kalau kita solat rumah, adakah para malaikat doakan? Tak ada, kecuali di masjid. Tu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan pergi masjid kan, langkah dapat pahala, langkah nanti dihapuskan dosa. Itu bukti dia. Kadang-kadang contoh kalau sembahyang dekat rumah, tak ada. Sebab tu nak ceritakan untungnya solat berjemaah di masjid. Banyak kelebihan dia. Dekat rumah tak ada niat iktikaf. Ada boleh niat, saja aku iktikaf di rumah kan Allah Ta'ala. Mana ada. Tapi masjid ni kita niat iktikaf, dapat pahala. Itu nak ceritakan tuan-tuan bahawa ganjaran itu solat berjemaah di antara rumah dengan masjid. Sebab tu masjid tu tuan-tuan, bagi golongan lelaki sepatutnya ke masjid. Tapi perempuan tuan-tuan, kalau kau wanita, pahala banyak di mana tuan-tuan? Kalau kau wanita solat, pahalanya di rumah solat. Tu pahala banyak. Kecuali kalau nak pergi kerana nak tengok ceramah ke, tu lain cerita. Harus pergi ke masjid, dengar ceramah kan, dengar apa, tu lain cerita. Tapi nak cerita solat perempuan di rumah nak ikutkan. Jadi kalau kerana untuk dengar ceramah itu diharuskan pergilah, tak apa. Boleh. Tu nak ceritakan antara perbezaan solat berjemaah di antara masjid ataupun di rumah. Sebab tu nak katakan bahawa sunnah ataupun di antara contoh kehidupan Rasulullah selalu solat berjemaah di masjid. Solat sunat di rumah. Solat sunat di rumah. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah diletakkan dalam bab ni, iaitu solat babu fadlu salatul jamaah, bab kelebihan solat berjemaah tuan-tuan, bab kelebihan solat berjemaah. Wa anhu qala, dan daripadanya telah berkata, iaitu daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
qala ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah laisa li qa'idun yaquduni ila al-masjid فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيتي فرخص له فلما ولى دعاه فقال له هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجيب رواه Muslim. Dan daripadanya itu daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, ata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, tiba-tiba datang seorang buta datang berjumpa dengan Nabi. Yang dikatakan seorang buta itu dikata wa Ibnu Maktum ketika itu, wa ismu Abdullah, wa kila Amrun, dikatakan Amrun, tapi Abdullah dikatakan Ibnu Maktum, seorang yang buta. Faqala, dan berkata, wahai Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ila al-masjid, aku tidak ada orang nak membantu aku untuk datang ke masjid. Tak ada orang nak bantu. Dia buta kan, tak ada nak bantu. Fasa'ala Rasulullah SAW, maka dia bertanya kepada Rasulullah hal keadaan dia. Ayyurahkhisalahu, adakah dia mendapat rukhsah, dia dapat kelonggaran supaya dia apa? Fayusalli fil bait, supaya dia solat di rumah. Solat di rumah. Farakhasalahu, maka Nabi beri tak apa kelonggaran. Maknanya Nabi kata solat di rumah. Solat di rumah. Ni orang buta tu, orang buta. Falamma walla da'alu faqala lahu, tiba-tiba Nabi panggil dan berkata kepadanya, hal tasma'u nida' bis solati, adakah engkau mendengar azan? Adakah engkau mendengar orang panggil azan tu untuk solat? Qala na'am, kata lelaki buta ni ya. Qala fa'ajib, maka pergilah solat. Pergilah solat. Nak menceritakan dalam hadis ni tuan-tuan, bahawa solat berjemaah dituntut. Walaupun lelaki ni buta kan, nak ceritanya dia punya point dia, solat berjemaah tu dituntut walaupun buta lelaki tu. Walaupun itu buta. Kalau tak buta, macam mana tuan-tuan kan, lebih aula lah pergi solat. Dan nampak ni buta, Nabi suruh apa? Pergi. Tapi ulama menceritakan, tengok kan, kalau buta tu dia selalu pergi masjid, dah tahu jalan tu lain cerita. Kalau baru-baru ajak pimpin ni kan contoh. Kalau dia buta, kadang-kadang tuan-tuan, orang buta dia selalu pergi masjid, senang, dia tahu jalan dia. Tahu jalan dia kan. Tahu. Saya teringat satu kan, saya kecil-kecil dulu ada orang buta kan dulu. Waktu sahur kan, masa tu bulan puasa orang buta, dia kejut orang. Macam mana dia tahu ni? Hebat orang buta ni. Dia tahu pukul waktu sahur bila, pukul berapa. Hebat. Saya tanya kan, tanya dengan ayah, macam mana tahu? Rupanya apa? Dia ada jam dia. Jam dia boleh buka, dia boleh rasa. Boleh rasa, dia buka jam, dia tahu orang buta. Ni dia pukul ni. Kan ada tu. Tu kelebihan teknologi kan. Boleh. Tu dia. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah, dia letak hadis ni dalam bab, iaitu bab kelebihan solat berjemaah. Nak menunjukkan tuan-tuan, Nabi mengambil berat bagi kaum lelaki yang berakal, yang balik tuan-tuan, jika tiada keuzuran, jika tak ada apa-apa, datanglah ke masjid. Ambil berat kan. Kecuali kalau waktu siap kan, mungkin kerja tak sempat, tu lain cerita tuan-tuan kan. Macam mana kan, tu darurat, macam mana, takkan juga nak pergi tinggalkan kerja. Tak ada kan. Tengok keadaan. Ataupun ada tempat lain masjid tuan-tuan, ada surau ke, solat berjemaah. Tak ada juga pejabat ke contoh, kalau ada tempat buat solat berjemaah, tak apa kan. Jadi solat berjemaah daripada solat seorang diri. Tak ada juga, tak apa kan. Kita tak ada kekuatan, tak apa, solat seorang diri kan. Dah tak ada orang contoh kan, solat je. Yang penting solat.
Jika ada kawan, lebih baik kita ajak kawan solat berjamaah, walaupun dua orang. Walaupun dua orang. Itu kelebihan solat berjamaah. Memang Nabi anjurkan supaya solat berjamaah, jangan solat seorang diri. Jangan solat seorang diri. Dan hadis yang keempat, wa an Abdullah wakil Amr bin Qais al-ma'ruf bi ibni Maktum المؤذن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الحوام والصباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي حلان روى أبو داود بإسناد حسن ومعنى حي حلان تعال. Daripada Abdullah Kil, ada yang dikatakan Amr bin Qais al-Ma'ruf, yang dikenali sebagai Ibnu Maktum al-Mu'adzinun, seorang tukang azan, radhiyallahu anhu. Sesungguhnya dia telah berkata, wahai Rasulullah, innal madinata kathiratun hawam wasiba. Dia mengatakan bahawa, ya Rasulullah, sesungguhnya Madinah tu banyak ada binatang yang bisa dan binatang buas ketika itu. Binatang bisa dan binatang yang buas ketika tu. Macam mana ni kan? Dia kata solat ke tak ni? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi telah bersabda, apa sabdanya? Tasma'u hayya 'ala solat, adakah kau dengar azan? Hayya 'ala solat, adakah kau dengar azan ke tak? Hayya 'alal falah, dengar? Fa hayya hallahu, maka marilah ke masjid. Marilah ke masjid. Abu Daud bi isnad hasan. Nak menceritakan bahawa tuan-tuan, bahawa dengarnya azan tuan-tuan, pergilah ke masjid sekiranya tiada keuzuran. Kan? Kalau kita tengok sejarah tuan-tuan, para sahabat tuan-tuan, bila dengar azan dia tinggal semua kerja. Tukang masjid tu azan, dia stop dulu pergi. Kan? Tukang masak ke apa kan, dia stop dulu pergi kan. Tu dia. Kan? Tu dia apa? Pergi. Itu dianjurkan solat berjemaah. Tapi janganlah tuan-tuan tinggalkan kedai kosong semua pergi. Habisnya curi kan. Pandai-pandai jangan lurus pula kan. Tengok azan ni okey, jom kita pergi solat. Restoran kosong, habis semua hilang. Pandai-pandai bagi ada perempuan jaga ke, kena pandai tu semua kan. Kalau kita nak solat tu, kita dah tahu macam mana kita nak buat. Kita nak solat berjamaah sama lagi, macam mana kita nak buat, kita dah boleh tentukan tuan-tuan. Walaupun kita kerja kat restoran ke apa, kita dah boleh buat sendiri. Perancangan kita dah tahu. Kalau solat ni macam mana, bagi-bagi ke macam mana, semua boleh buat tuan-tuan. Kita boleh aturkan sebenarnya. Ini sibuk je panjang. Tak sempat lah sibuk tak sempat. Sebab tak ada perancangan, dia tiada peraturan kan. Bila atur je, insya-Allah tuan-tuan semua berjalan dengan lancar. Contohnya, okey, kau 3 orang pergi solat jemaah dulu, boleh. Yang jaga kedai contoh, boleh kan. Bukan jadi satu alasan mengatakan bahawa ni sibuk, semua sibuk. Tak ada. Kita solat berjamaah walaupun tak dapat ramai ke, 5 orang, 2 orang pun jadilah mengenangkan 27 darajat. Bayangkan, daripada kita solat seorang-seorang. Tu dia. Kita boleh aturkan, kita boleh bentukkan sebenarnya kan. Kalau kita itu satu organisasi, kita bentukkan. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah, dia mengambil hadis ni diletakkan dalam bab, iaitu bab solat afdalu solat tu berjemaah. Jadi rasanya setakat tu tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan dapat faham daripada hadis yang diletakkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, terutama dalam bab fadl solat jemaah, bab yang nak menceritakan kelebihan solat berjemaah tuan-tuan. Itu pun penting tuan-tuan, solat berjemaah. Kerana solat berjemaah ni tuan-tuan, dia antara salah satu petunjuk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan, petunjuk. Jadi banyak kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.